Kajian yang menarik yang dibuat pada tahun ini oleh seorang pakar koordinasi badan, pakar pergerakan, orang barat, US. Dia buat kajian kenapa juga Muhammad ni, Prophet Muhammad ini ajar penganut dia masuk tandas kaki apa? Kiri, keluar tandas kaki kanan. Ajaran lain tak pernah ajar. Ajaran agama lain atas dunia ni tak pernah ajar. Ikut kau lah mau hantar macam mana. Tapi ajaran Islam dalam bab yang sekecil itu, dalam bab yang kadang-kadang kita kata mengaibkan itu pun, Nabi beri tuntunan, Nabi beri panduan. Dia buat kajian. Kenapa bila nak masuk langkah kaki kiri, selesai apa semua langkah kaki kanan. Hal itu menarik perhatian seorang pakar pergerakan, koordinasi badan daripada barat, dan dia buat kajian. Dan satu fakta yang saya nak sharekan amat menakjubkan untuk kita hayati, betapa sunnah yang Nabi tinggalkan ini tuan-tuan, rahmatan lil alamin. Rupa-rupanya dalam kajian dia lah. Kalau tak percaya balik test, try buatlah. Kan? Manusia bila dia mula langkah, starting langkah dari kaki kiri. Baik, kalau dia melangkah kaki kiri, kita masuk tandas kaki kiri. Risiko dalam tandas ni tuan-tuan, mozaik dia basah, dia licin, dia berlumut. Tiles tu kadang-kadang menyebabkan kita hilang keseimbangan. Boleh jadi kita terpeleset, boleh jadi kita terjatuh, terkangkang dan sebagainya. Gara-gara tambah-tambah bila dah emergency ni, kadang-kadang nak tahu sudah kaki kanan kaki kiri masuk, kadang-kadang lompat terus. Kan, lompat tu pula lompat terus atas mangkuk jamban. Kan, siap bercangkuk lagi atas mangkuk tu. Championnya, kan, sampai tahap itulah kehebatan kita ini. Kan, masuk tu kadang-kadang pintu pun tak sempat kunci dah. Kan, emergensinya kita. Jadi dalam masalah pergerakan kaki itu, bila kita masuk kaki kiri tuan-tuan, pakar ni bilang, andai kata jatuh, andai kata sesuatu yang buruk berlaku, manusia tidak akan jatuh, dia hanya akan jatuh pada 3 arah. Dia mungkin jatuh sebelah kanan, dia mungkin jatuh sebelah kiri, dia mungkin ke belakang, dan dia tahan ke belakang tangan dia begitu, automatik, refleks begitu. Dia sekali-sekali tak akan jatuh tersembam ke depan bila kaki kiri ni. Apa hikmah dia? Perjalanan sunnah itu mengajar dan menyelamatkan wajah manusia yang mulia, yang kena air sembahyang dan sebagainya ini, yang letak dahinya di tempat sujud ini tuan-tuan. Tuhan selamatkan wajah yang mulia ini daripada kena tempat najis, daripada kena mangkuk jamban. Bila langkah kaki kiri, mau kata jatuh pun kanan kiri ke belakang, selamat muka kita. Begitu juga sewaktu keluar, happy dah, seronok keluar ni. Yang sakit perut selama ni clear dah. Sebab tu Islam aja, ghufranakal hamdulillahillazi azhaba 'anil adha wa 'afani. Kupohon keampunanmu ya Allah, alhamdulillah, Tuhan yang telah menghilangkan segala penyakit dan juga segala kesakitan pada diriku selama ini. Bila kita buat air, seronok kita keluar langkah kaki kanan tuan-tuan. Bila langkah kaki kanan, andai kata selipar tadi hilang dah, bunga selipar tu hilang dah, selipar yang dalam jamban pun hilang bunga dah, yang luar pun hilang juga, lantai di luar pun licin. Andai kata jatuh pun tuan-tuan, kaki kanan kita akan jatuh tersorong ke depan, ataupun ke kanan dan juga ke kiri. Belakang dia bilang sama sekali kurang risiko dia. Selagi-lagi sekali bahagian medula oblongata, kan, bahagian pemikiran ataupun saraf ingatan manusia lagi sekali terpelihara daripada terhantuk dan terhampas di mangkuk jamban yang penuh, yang ada najis dan sebagainya. Itu sunnah. Budaya berfikir ini dirintis oleh orang barat yang nak tahu pasal agama kita, kan, yang nak tahu tentang sunnah Nabi SAW. Dan maka kita sebagai umat Nabi SAW, bila mereka dah tolong kaji untuk kita, kita apply.
Kita mungkin tak berupaya untuk mengkaji seumpama mereka, tak ada kemampuan, tak ada ilmu, tak ada pengalaman untuk sebegitu rupa. Diorang dah bagi satu kelebihan yang istimewa tentang sunnah-sunnah Nabi ini. Maka kewajipan kita yang kedua, nak tunjuk kata kita ni redha bahawa Nabi Muhammad sebagai Rasul ini, tuan-tuan, mengikuti dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti keredaan diri kita kepada Nabi, dan sebagai satu cara untuk Nabi mengakui bahawa kita ini umat dia. Dan kita dah tahu kita dah pelajari sejarah hidup Nabi, belajar tentang sunnah-sunnah yang Nabi tinggalkan, bukan sekadar mengagumi sunnah tersebut, buat sedikit sebanyak dalam kehidupan kita. Nabi sebut, Nabi sebut, faman raghiba an sunnati falaisa minni, sesiapa yang benci kepada sunnahku maka dia bukan dari kalangan umatku. Wal a'yazubillah. Saya dah cetuskan dalam kuliah yang lepas, andai kata tuan-tuan tak ngam di hati dengan beberapa perlakuan sunnah yang dilakukan oleh orang lain, jangan membenci sunnah tersebut. Jangan kita benci sunnah itu. Sunnah tak pernah salah, tapi yang salah mungkin dari sudut aplikasi pelaksanaan orang yang kononnya nak mengamalkan sunnah saja. Kalau tak ngam dengan kita pun, tuan-tuan, jangan hina, jangan cerca. Kita dah kongsikan kisah, 2-3 kisah manusia yang menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya celaka dalam hidup dia. Dan tapi manusia yang menghidupkan sunnah Nabi walaupun kecil, subhanallah, Tuhan berikan ganjaran yang cukup istimewa. Satu kisah Imam Abi Dawud As-Sujistani. Imam Abi Dawud As-Sujistani pengarang kepada kitab Sunan Abi Dawud. Kalau tuan-tuan ke Fanika, tak salah saya ada satu kitab terjemahan dia, Sunan Abi Dawud. Kitab Sunan Abi Dawud ni, tuan-tuan, menghimpunkan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum. Di dalam himpunan hadis Rasulullah itu, dia compilekan hadis-hadis yang cerita pasal hukum hakam saja. Ini Imam Abi Dawud, pakar hadis yang hebat. Jadi satu ketika Imam Abi Dawud berada di tebing sungai sebelah sini. Sungai yang agak luas, yang deras air dia, menyebabkan beliau ni berada di seberang. Mungkin dia sedang memancing ke apa, kan tak tahulah. Adalah aktiviti santai yang dia buat. Di hujung tebing sebelah sini pula, bertentangan dengan dia, ada satu orang lagi juga aktiviti santai yang dia buat. Di tengah-tengah santai itu, tiba-tiba dia ni bersin. Orang yang sebelah sini ni bersin. Imam Abi Dawud yang duduk seberang sana dengar beliau ni bersin. Dan dia perhatikan daripada jauh, nampak semacam mulut beliau ni menggerakkan sesuatu. Bibir dia bergerak seakan menyebutkan sesuatu. Imam Abi Dawud As-Sujistani tak tinggal dia. Dia nak berenang, arus agak deras. Akhirnya, tuan-tuan, dia keluarkan modal sebanyak 30 dirham untuk upah satu sampan. Upah sampan ni naik petek-petek ni sampai hujung. Pergi jumpa beliau yang bersin tadi, pakcik minta maaf, sewaktu bersin tadi pakcik sebut apa? Dia kata, saya sebut Alhamdulillah lah anak. Imam Abi Dawud dengar beliau disebut Alhamdulillah, dia pun ketika itu on the spot dia jawab, Yarhamkallah. Pakcik tadi dengar Yahdini wa yahdikumullah. Selesai. Imam Abi Dawud beritahu kepada boatman tu, dia kata, ayo kita balik. Boatman tu hairan. Dia kata, tuan korbankan 30 dirham semata-mata untuk ini saja, tuan. Dia kata, kenapa? Mana tahu doa daripada lelaki itu, doanya diperkenankan dan dimakbulkan oleh Allah. Kita mana tahu. Jadi ini saja peluang saya untuk mendapat doa daripada manusia-manusia. Maka biarlah saya korban 30 dirham, 30 wang perak. Kalau kita nak convert sekarang ni, tuan-tuan, tak tahulah 1 gram perak sekarang berapa. Ratus juga itu. Ratus dan nilai sekarang ni ratus.
semata-mata untuk sebut yarhamkallah, jawab balik yahdini wa yahdikumullah, selesai. Malam itu tuan-tuan, penumpang kapal yang ditumpangi oleh Imam Abi Daud, mereka terdengar suatu suara misteri di tengah malam. Dia kata, wahai manusia, sesungguhnya pada hari ini Abi Daud telah membeli syurga untuk dirinya. Suatu suara gaib bagi tahu, buat satu pengisytiharan kepada penumpang kapal itu, hari ini Abi Daud tak perlu bimbang dah, dia sudah beli syurga, bilik di syurga untuk tempat dia tinggal suatu hari nanti. Tuan-tuan, ini nilai orang yang memberikan penghargaan yang cukup tinggi terhadap sunnah yang Nabi tinggalkan. Kalau itu sunnah yang kecil, bayangkan sunnah-sunnah yang besar. Sunnah Nabi ini banyak ya. Sunnah Nabi ini bukan sekadar hadis Rasulullah. Sunnah Nabi ini adalah dalam bentuk perlakuan yang Nabi buat. Sunnah Nabi adalah bentuk percakapan Nabi. Seumpama doa, seumpama zikir, seumpama wirid-wirid tertentu, itu ucapan Nabi. Kan? Ada juga sunnah Nabi dari sudut perkara yang Nabi tinggalkan, tapi Nabi tak halang sahabat buat. Itu juga sunnah, dia panggil sunnah tarkiyah. Nabi tak makan dhab, dia bawa pasir. Sahabat bawa datang hidangan tu, Nabi kata aku tak makan, tapi kalau kamu nak makan, letaklah. Nabi tak halang. Sahabat tibai makan sampai kenyang, Nabi tak makan. Kan? Itu namanya sunnah tarkiyah. Ulama kata, kenapa Nabi tak makan? Bukan kerana barang tu haram, tidak, tapi mungkin Rasulullah kurang selesa dengan binatang tadi. Tapi bila sahabat bawa daging paus yang macam minggu lepas, Nabi makan. Kan? Jadi ada sunnah tarkiyah, sunnah yang Nabi tinggalkan. Ada sunnah adiyah, sunnah adat. Apa maksud sunnah adat? Sunnah adat ni tuan-tuan, seumpama pakaian Nabi SAW, seperti jubah, seperti serban, seperti qamis, seperti sirwal. Ini semua bentuk-bentuk sunnah adat. Oleh sebab Nabi ini orang Arab, duduk di kalangan masyarakat Arab yang gaya pakai dia pakai jubah, maka Nabi pun pakai jubah. Sebab itu jubah yang kita pakai sekarang ini adalah mewarisi sunnah adat Nabi SAW yang duduk di negara Arab. Bujur Nabi bukan daripada masyarakat Eskimo. Cuba tuan-tuan bayang, Nabi duduk di Eskimo, pakai baju burung kutub punya jaket tu. Sengsara kita tengah-tengah hari pakai, kononnya mau pakai sunnah konon, pakailah jaket kulit tu tengah-tengah hari. Sebab itu hikmah dan Nabi dilahirkan di masyarakat Arab padang pasir. Dia punya pakaian tu sesuai untuk semua cuaca di dunia ini. Wujud Nabi tidak daripada kalangan Red Indian, Mohawk punya geng setara Nabi tak, bukan geng tu pun ramai dah geng kita ni yang rambut pacak ni, Mohawk tu Ustaz. Kan? Red Indian kan. Kalau dia tak pakai tu pun kereta dia pakai, stiker dia pakai. Kan? Tidak berjawablah kita. Kan? Mahatma Gandhi pakai sarung saja. Kan? Sebab dia hidup di kalangan masyarakat India, kasta yang begitu. Tapi sunnah ada Nabi, pakaian Nabi sesuai untuk kita pakai setiap masa, setiap keadaan, zaman dan juga ketika. Ini hikmah. Kan? Janggut, misai dan sebagainya itu kan, rambut belah tengah berminyak dan sebagainya itu sunnah dipanggil sunnah khalqiyah, sunnah penciptaan Nabi SAW. Yang ni tak semua orang dapat. Kan? Kita mungkin boleh aplikasi sunnah khuluqiyah, sunnah akhlak Nabi. Tapi sunnah penciptaan Nabi, apa yang ada pada diri Rasulullah tu tak semua kita ada. Kalau ada tu alhamdulillah, tuan-tuan syukurlah banyak-banyak. Contoh antaranya orang yang rambut belah tengah. Yang belah tengah ni dulu kan ada apa? Ada persatuan di Tawau ni. Bukan di Tawau, di Gigi Mantap saya juga bilang kan, kami persatuan belah tengah. Rambut belah tengah. Apa ada singkatannya tu? Kan? Dia ada, bila dia ke bandar dia akan pakai minyak ni,
Dia akan ni nak bagi center tuan-tuan pakai meter timbang air. Dia tunjuk dalam Facebook. Dia tunjuk dalam Facebook dia bilang. Kan? Dia akan guna dua, satu timbang air supaya center, satu lagi pakai siku. Siku ni supaya dia rata. Ni dia belah tengah. Oh, sengsara belah tengah ini. Siapa yang nak belah tengah tuan-tuan? Tanya. Kan? Dia telah ada sikit lah, ada sikit sunnah dari sudut gaya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keriting apa semua tu ke belakang sikit. Dia belakang sikit. Rambut Nabi dia tidak keriting sangat, dia tidak lurus sangat. Bulu dada juga termasuk sunnah. Jadi ambil minyak apa-apa lah ke situ pun. Kan? Tidak ada tuan-tuan pergi kedai rambut, kutip rambutnya ada tu ambil gam lekat. Kenapa ni? Sunnah hilang. Dah tak ada bulu biarlah sudahlah. Kan, tak payah sibuk lah. Terkejut pula isteri kita di rumah, apa hal abang ni macam gorila sudah. Kan? Yang tak ada lah. Kan? Janggut itu sunnah. Kan? Sunnah khalqiyah, sunnah Nabi dari sudut penciptaan. Kan? Jadi kita yang jenis bukan Asy'ari. Asy'ari ni orang yang berbulu lebat. Kita jenis baka tak ada bulu janggut ni. Kan? Ada pun surat 2. Kalau simpan panjang ustaz, silap-silap aku ini jadi macam yang di Goji Guarana punya geng itu, di pegunungan Tibet punya orang. Dia tumbuh satu saja panjang. Susah pula. Kan? Jadi aku tak boleh buatlah surat janggut. Jangan susah hati. Yang penting keazaman untuk menyimpan sunnah Nabi itu ada. Tapi kalau tak ngam dengan orang yang simpan janggut dan sebagainya, jangan komplain, jangan cakap sembarang-sembarang. Ini bentuk redha kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kemudian yang ketiga, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita jadikan Rasul ini sebagai teladan dalam segenap aspek kehidupan kita. Kita tengok dalam sejarah Nabi tuan-tuan. Sewaktu Nabi difardukan ibadah sembahyang pada tahun 10 kenabian, ya. Tahun 10 kenabian, peristiwa Isra wal Mi'raj, difardukan ibadah sembahyang. Dari syariat sembahyang ketika itu, Nabi kena menghadap ke arah Baitul Maqdis, bukan ke arah Kaabah. Walaupun Nabi duduk di Mekah, tapi Nabi ketika itu terpaksa menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka Nabi dengan kepintaran yang Nabi ada, sewaktu di Mekah Nabi masih boleh mengimbangi perasaan dia. Nabi nak juga menghadap ke arah Kaabah, tapi dalam masa yang sama menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nabi pilih satu sudut di hadapan Kaabah ketika itu. Bila Nabi duduk depan Kaabah tu ketika itu, tubuh Nabi menghadap ke arah Kaabah dan tubuh Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis, di arah bertentangan. So Nabi masih boleh tenang ketika itu. Tapi hasrat Nabi, hasrat hati Nabi ni, ya Allah, kalau boleh biarlah kiblat ini beralih semula kepada bangunan Kaabah, kiblat pertama yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Paling menggusarkan hati Nabi sewaktu Nabi berhijrah sampai ke Madinah Al-Munawwarah tuan-tuan. 17 bulan, ada kata 16 bulan, Nabi terpaksa menghadap arah yang 180 darjah bertentangan dengan arah Kaabah di Mekah. Kan bandingan dia menghadap Kaabah sini ni, waktu di Madinah terpaksa menghadap sana. Waktu tu Nabi semayang juga, tapi dalam keadaan, ya Allah, hati ni